Sejak beberapa hari yang lalu, negara mencatatkan kenaikan kes harian sehingga lebih 5,000 kes. Adakah ini bermakna kita gagal untuk mengamalkan SOP dan amalan yang disarankan seperti TRIS? Atau adakah perkara ini sudah dijangka susulan penularan varian Omicron? Untuk berbincang lanjut, kita bersama pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Samsudin bersama dengan saya di talian pada ketika ini. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Fizi. Baik, Prof. Bagaimana kita nak tekankan kepada rakyat bahawa kepentingan patuh kepada SOP ketika ini walaupun sudah banyak kelonggaran yang diberikan pada ketika ini, Prof? Memang kita sebenarnya belum lagi selesai berperang ataupun berjuang bersama dengan COVID-19 ini. Jadi sememangnya pematuhan SOP itu dituntut dan di samping itu juga semua pihak baik rakyat, kerajaan, organisasi dan sebagainya perlu bersatu dalam memerangi penularan jangkitan COVID-19 ini. Kita dapat lihat Omicron ini ataupun varian baru daripada COVID-19 ini mempunyai kadar jangkitan yang amat pantas. Jadi inilah yang memerlukan kita supaya lebih berdisiplin, lebih cakna, lebih peka dengan apa yang ingin kita laksanakan atau lakukan. Jadi apa-apa polisi, apa-apa peraturan yang kita ingin bangunkan memang dia akan berkait rapat dengan kenaikan dan penurunan kes yang kita dapat lihat pada hari ini, Hafizi. Prof, kalau kita lihat kerajaan telah pun tekankan mengenai TRIS iaitu Test, Report, Inform, Isolate and Seek. Dan kalau kita lihat kepada isolasi itu sendiri, bagaimana agaknya Prof melihat kepada perkembangan situasi itu terutamanya bagi mereka yang pulang daripada luar negara untuk mengisolasikan ataupun mengasingkan diri mereka supaya ataupun mengkuarantinkan diri mereka lah. Itu yang pertama, mereka yang pulang daripada luar negara. Dan kedua adalah bagi mereka yang didapati positif, yang kuarantin di rumah ni. Bagaimana kalau kita nak memahami kepatuhan mereka pada ketika ini dan apa langkah penguatkuasaan untuk kita pastikan mereka ni duduk kat rumah ni? Baik, begini Fizi. Kalau kita dapat lihat TRIS ataupun amalan atau aktiviti TRIS yang disyorkan oleh pihak KKM satu ketika dulu, dia sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan disiplin individu atau meningkatkan disiplin setiap orang dalam menilai secara peribadi, secara kendiri terhadap pendedahannya terhadap COVID-19 di mana-mana sekalipun, di tempat kerja, di kawasan rumah, di kawasan komuniti dan sebagainya. Sebab itu kita ada uji iaitu test, report, isolate, inform dan seek ni tadi, di mana setiap individu itu bertanggungjawab sepenuhnya dan melaksanakan aktiviti TRIS ini. Kalau dilihat kalau saya bagi pendapat pada pendapat saya lah, secara umumnya TRIS ini adalah satu kaedah yang amat baik, Hafizi. Tetapi aktiviti penilaian kendiri terhadap jangkitan COVID-19 yang mana ianya banyak berhubung kait pelaksanaan TRIS ini banyak berhubung kait dengan aplikasi MySejahtera itu sendiri. Kestabilan MySejahtera itu juga penting dalam melaksanakan aktiviti TRIS ini. Cuma isu yang utama di sini bagi saya ialah sejauh mana rakyat tahu atau faham tentang TRIS ini. Komited untuk melaksanakan ujian penilaian kendiri TRIS ini juga merupakan satu cabaran sebenarnya dalam masyarakat. Saya secara peribadi apabila saya berjumpa dengan komuniti, sebahagian besar komuniti rakyat dan sebagainya bertanya tentang TRIS ini, mereka sudah leka ataupun sudah mula lupa apa itu TRIS pada 2022 ini. Jadi kebanyakannya hanya menunggu arahan, menunggu prosedur yang akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Inilah yang penting bagi semua pihak, macam pihak komunikasi dan multimedia, pihak Kementerian Kesihatan, pihak pengurusan bencana perlu meningkatkan lagi pengetahuan rakyat tentang perkara ini. Saya cukup yakin tanpa pengetahuan sudah pasti disiplin, arahan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 ini amat sukar untuk kita laksanakan, Hafizi. Amat menarik apa yang Prof katakan tadi. Kita perlu menghebahkan lebih lanjut lagi ataupun lebih
kepada rakyat mengenai TRIS ini? Kerana kita tahu TRIS ini mungkin satu perkataan yang baru bagi masyarakat semua. Terutamanya ini merupakan satu tanggungjawab kepada mereka untuk test, report, inform, isolate dan juga seek. Dan kita bercakap mengenai TRIS ini juga, salah satu elemennya adalah test. Ini sangat penting sebenarnya. Ditambah-tambah di musim perayaan ini, kita tahu ramai yang pulang ke kampung, ramai yang menuju ke destinasi untuk tujuan pelancongan dan sebagainya. Bagaimana lagi kita nak galakkan orang ramai ini? Pergi dan pulang mesti buat test ni, Prof. Inilah yang saya katakan tadi, Hafizi. Kesedaran masyarakat itu bukan sekadar hanya tahu, tetapi ianya perlu lebih cana. Jadi, seperti mana yang saya kongsikan sebentar tadi, daripada rakan-rakan kerja, daripada organisasi, daripada sektor-sektor pekerjaan juga, apabila saya membuat sedikit survey tentang bagaimana mereka menguji kita panggil self COVID-19 test dengan menggunakan saliva ataupun air liur itu sebelum memasuki kerja. Adakah mereka melaksanakan ini? Rata-rata mereka tidak melaksanakan. Terus terang saya cakap, rata-rata mereka tidak melaksanakan dan mereka hanya menunggu arahan. Sekiranya ada arahan daripada pihak majikan, barulah mereka akan laksanakan. Sekiranya tidak, maka aktiviti yang pertama iaitu T tadi, iaitu test tadi, tidak akan dilakukan. Jadi sama juga, saya cukup percaya dalam sehari dua ni ramai yang akan balik pulang ke kampung. Saya cukup yakin ramai di antara kita yang tidak melaksanakan test kendiri ini dulu. Sepatutnya test kendiri ini dilaksanakan. Cuma macam saya katakan tadi, tidak ada penguatkuasaan, peraturan atau pemantauan yang ketat tentang aktiviti TRIS ini. Jadi apa-apa peraturan, apa-apa aktiviti yang ingin kita laksanakan perlu ada pematuhan, penguatkuasaan atau pemantauan daripada pihak yang berwajib. Ingat, kita baru sahaja melepasi fasa PKP, Pelan Pemulihan Negara dan sebagainya. Kita hanya baru melangkah menuruni nilai R0, tetapi baru-baru ini pun kita dikejutkan dengan nilai R0 yang semakin naik balik. Ini juga salah satu cabaran dan isu yang mungkin boleh dilihat nanti dengan lebih lanjut. Tetapi berbalik kepada TRIS tadi, kefahaman masyarakat, pematuhan mestilah bergerak serentak, barulah kita dapat hasil yang ataupun impak yang optimum bagi pelaksanaan TRIS itu. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya. Dr. Syamsul Bahari Samsudin merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah yang banyak memperincikan berkenaan dengan tanggungjawab diri sendiri, pertamanya untuk TRIS, kedua adalah melihat kepada pemantauan yang lebih rapat lagi dan juga penguatkuasaan. Dan ini mungkin antara salah satu ataupun antara langkah untuk kita dapat mengurangkan risiko penularan COVID-19 dalam negara kita. Dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.